Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita bersama dengan panduan jawapan, buku latihan dan aktiviti Sains tahun 3. Kita sambung pada muka surat 71. Tajuknya asid alkali dan neutral. Di bawah tajuk keasidan, asid alkali neutral. Okey, dalam tajuk ini sepatutnya anda sudah membaca dahulu buku teks pada muka surat 106, 107 dan 108. Okey. Dalam tajuk ni anda sepatutnya menjalankan dia dengan apa? Dengan perlu ada bahan dan kertas litmus. Tapi dalam masa COVID, pengajaran dan pembelajaran di rumah, anda mungkin tidak ada kertas litmus. Ada bahan tapi tak ada kertas litmus. Macam mana kita nak uji? Tak ada bahan. Tak ada alatan. Okay, jadi kita boleh gunakan beberapa petunjuk. Anda juga boleh membaca rujuk. Rujuk muka surat 109 dan 110. 109 110 dia memberitahu berkenaan ciri-ciri bahan dan apa? Dan sifat dia. Sifat bahan itu. Contoh dia sabun, ciri dia macam ini, jadi dia sifat macam ini. Kita boleh rasa, kita boleh sentuh, tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai penunjuk yang tepat. Untuk penunjuk yang tepat, kita kena gunakan kertas litmus atau kertas pH. Itu lebih tepat. Ini sebagai anggaran. Kita boleh guna tapi tak boleh secara tepat. Contoh pada soalan ni pun ada. Kalau kita rasa dia sebenarnya sifat bahan ni macam ni, tapi sebenarnya dia lain. Sebab ada bahan-bahan yang telah dicampur dan telah melalui banyak proses. Dia bertukar. Okey, oleh itu jadi kita kena tengok betul-betul. Jadi saya dah sediakan. Kalau awak dah baca 109 tu, jadi kita boleh gunakan apa yang pembelajaran yang kita dah gunakan tu dalam tajuk ni. Tajuk 109 tu selepas tajuk ni sebenarnya. Yang ni kita tak ada bahan, kita boleh guna juga. Okey, oleh itu saya dah sediakan jadual dan formula untuk kita senang merungkai jawapan. Okey. Contoh dia macam ini. Ini jadualnya. Okey, bahan yang bersifat asid kebiasaannya rasanya masam dan dia menghakis. Menghakis ni dia akan merosakkan. Kalau kena pada kulit, dia akan merengsakan kulit. Okey, melubangkan meja. Tu asid kalau pekat lah. Okey, manakala bahan yang beralkali, rasanya pahit kalau dengan lidah dan licin bila disentuh. Okey, neutral pula rasanya selain daripada rasa masam dan pahit. Selain daripada rasa masam pahit, contoh dia manis, tawar, masin, itu adalah bersifat neutral. Okey, ada benda yang kita boleh apa? Rasa dengan lidah. Ada benda yang kita tak boleh rasa menyebabkan keracunan, tak sesuai untuk kita rasa. Kita kena fikir dulu sebelum merasanya. Okey, ataupun menyentuhnya. Okey, harap anda faham. Okey. Dan di bawah ni adalah disambal kali. Formula dia M merah, B stand for biru. Merah kepada biru dia bersifat alkali. Okey. Merah kepada biru dia bersifat alkali. Tak nampak, cikgu terangkan dia. Warna lain. Warna yang nampak. Alright, warna merah juga nampak. Okey.
merah kepada biru tadi alkali. Ini biru kepada merah. Biru kepada merah acid. ASID, acid. Nah, ni formula mudah dia, cara nak ingat. Okey. Okey. Dalam tugasan ini anda dikehendaki untuk nyatakan perubahan warna nanti bagi setiap bahan, dan bahan-bahan ni awak kena kelaskan dia kepada asid, alkali, neutral. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu satu persatu. Sabun. Okey, sabun sifat dia tak tahu. Jadi kita tengok pada jadual ni, dia berasa licin dan pahit. Tak perlulah rasa pakai lidah. Jadi dia licin, pahit. Jadi dia bersifat alkali. Kalau pada jadual ni pula, alkali mesti merah kepada biru, dia jadi alkali. Merah kepada biru. Jadi dekat sini kita mesti tuliskan dia merah kepada biru. Manakala biru tetap biru. Okey. Tadi dia bersifat alkali. Jadi kita tulis alkali kat sini. Supaya kita ingat. Sebab nanti bawah tu nak kelaskan mana alkali, mana asid. Okey. Yang kedua, bahan yang kedua adalah pembersih muka. Sama juga macam sabun. Dia licin. Dia licin. Jadi dia licin mesti alkali, merah kepada biru. Jadi alkali, merah jadi biru. Kat sini tulis biru. Yang ni pula biru juga kerana dia tidak berubah. Jadi dia kat sini alkali. Okey. Dah nombor 2. Okey, bahan yang ketiga. Apa bahan yang ketiga? Bahan yang ketiga adalah kicap. Okey. Ni yang confuse ni. Setiap tahun ramai yang confuse. Kicap berasa apa? Masin. Betul. Kicap rasa masin. Jadi bila rasa masin, automatik kita akan kata dia neutral. Salah. Sebab ini adalah panduan saja. Sebenarnya kicap ni memang rasa masin. Memang ada kicap tawar. Ada kicap tawar? Tak ada. Kicap manis ada. Tapi sebenarnya kicap ni dia melalui satu proses. Proses dia proses penapaian. Dia ada proses penapaian. Penapaian ni dia menyebabkan suatu bahan tu dibuat pada soya. Soya tu dia jadikan penapaian, tapai. Tapai dia berasa masam sebenarnya. Proses dia tu sebenarnya dia menjadikan soya tu berasa masam. Jadi bila masam dia bersifat asid. Asid. Jadi asid adalah asid biru kepada merah. Merah tetap merah. Okey, biru kepada merah. Sebab dia apa tadi? Asid. Right. Ingat proses dia menyebabkan dia berubah walaupun rasanya tetap rasanya masin, tapi dia bersifat asid. Okey. Sekarang ni asam jawa, air asam jawa. Air asam jawa dia rasa masam. Kita boleh rasa dengan lidah. Rasa masam, jadi dia asid. Bila dia asid, mestilah biru kepada merah. Jadi merah tetap merah, biru kepada merah, merah tetap merah, merah tetap merah, biru kepada merah. Jadi dia asid. Seterusnya minyak masak. Kita rasa dengan tangan dia licin, kan? Jadi rasa dia tawar. Sudah, yang satu nak ikut ni. Jadi kita ikut pada rasa. Minyak masak ni rasa dia tawar.
Okey, jadi kita ikut rasa dia. Dia mesti bersifat, kalau rasa tawar dia bersifat apa? Neutral. Neutral, dia tidak menukarkan warna. Merah tetap merah dan biru akan tetap kepada biru kerana dia tidak menukarkan warna. Jadi ini dia adalah neutral. Right. Sikit. Okey, yang ke 6, air soya. Air soya. Air soya rasa dia manis. Manis. Jadi manis adalah alkali. Neutral. Manis bersifat neutral. Jadi neutral, merah tetap merah dan biru tetap biru. Kita tulis kat sini, neutral. Tulis kat sini neutral supaya kita ingat nanti. Okey. Sekarang ni kita dah siapkan jadual kita. Okey, kita dah lengkapkan dengan perubahan warna tadi. Dan kita dah tahu apa sifat-sifat dia. Okey. Kemudian anda dikehendaki untuk kelaskan dia. Yang mana berasid, yang mana beralkali, yang mana neutral. Okey, kita tengok dulu. Nanti anda tuliskan dekat bawah. Okey, sabun. Kita cari sabun bersifat alkali. Merah kepada biru, biru tetap biru. Merah kepada biru, dia bersifat alkali. Jadi tuliskan sabun di sini. Sabun. Right. Sabun dah. Pembersih muka pun bersifat alkali. Tulis di bawah. Alkali. Pembersih muka. Okey. Sampai sikit. Pembersih muka bersifat alkali. Kicap bersifat asid. Jadi pada bahagian asid kita tuliskan nama dia. Kicap. Okey. Air asam jawa juga bersifat asid. Ditulis dekat bawah di sini. Air asam jawa. Okey, minyak masak bersifat neutral. Tulis di sini. Minyak masak. Okey, dia bersifat neutral, tidak menukarkan warna ketalimus. Dan yang terakhir, air soya juga bersifat neutral. Dia tidak menukarkan warna ketalimus. Biru kepada biru, merah tetap menjadi merah. Okey, inilah jawapannya. Harap anda dapat jalankan tugasan anda dengan betul mengikut kepada panduan. Okey, sekian saja. Terima kasih.